السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan Imam yang saya hormati, tuan-tuan ada jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ucapan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada pagi ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita semua dan membangkitkan kita daripada tidur kita. Mudah-mudahan hari yang kita lalui pada hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya, insya-Allah. Dan kita juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memimpin kita ke jalan yang diredainya dan membuatkan kita selamat dunia dan selamat akhirat, insya-Allah. Kemudian kita juga mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang saya kasihi, untuk kuliah pada pagi ini saya nak perkatakan berkaitan husnul khatimah, penutup yang baik dalam hidup kita. Dia nak mati baik ini, tuan-tuan, dia bermula daripada cara hidup yang baik dahulu. Mana mungkin cara hidup tak baik, tiba-tiba nak mati dengan cara baik. Dia bermula dengan cara hidup yang baik, baru mati dengan cara baik. Dan apabila mati dengan cara baik, insya-Allah ketika kita berada dalam alam barzah pun nanti akan baik juga. Dan apabila dalam alam barzah, di alam kubur kita baik, di mahsyar pun kita akan baik. Dan selepas itu insya-Allah Allah akan tempatkan orang yang hidup dengan cara baik dan mati dengan cara baik ini di jannah, surganya. Doa yang selalu kita baca, Allah menyebutkan, kita diminta kepada kita untuk senantiasa berdoa setiap kali selepas solat. Allahumma khatim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidupku dengan penutup yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Dan janganlah kau akhiri hidupku dengan penutup yang buruk. Adapun takrifan husnul khatimah ini, tuan-tuan, ialah apabila seseorang itu semasa penghujung hidupnya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mati. Mana sebelum mati itu Allah berikan kepadanya taufik, Allah berikan kepadanya hidayah, kan? Terutama apabila Allah SWT gerakkan hati dia untuk menjauhi perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Kemudian dia bertaubat dari dosa-dosa dan maksiat. Kemudian dia matinya setelah itu dalam keadaan baik. Maknanya dia mati dalam keadaan hidupnya itu dalam keadaan senantiasa
melakukan amalan-amalan soleh, tuan-tuan. Adapun dia punya dalilnya, tuan-tuan, dalam sahih, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Rasulullah menyebutkan apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba, niscaya Allah jadikan dia untuk beramal. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, bagaimana dia menjadikannya beramal, wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, diberinya taufik untuk mengerjakan amal soleh sebelum matinya. Diberikan taufik, maknanya Allah gerakkan hatinya, Allah cenderungkan hatinya kepada amalan-amalan soleh sebelum dia menutup mata. Kemudian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, husnul khatimah ni dia mempunyai tanda-tanda. Di antaranya, tanda-tandanya hanya diketahui oleh hamba yang menghadapi sakarah itu saja. Dia saja yang tahu, tuan-tuan, tanda-tandanya. Dan ada pula tanda yang zahir, yang boleh dilihat, yang boleh didengar, yang boleh disaksikan oleh orang-orang yang hidup. Adapun tanda husnul khatimah, tuan-tuan, yang zahir bagi hamba Allah tu, maknanya orang yang berkenaan saja yang tahu, ialah apabila Allah gembirakan kepadanya ketika dia nazak. Ketika dia nazak tu, dia dapat khabar gembira daripada Allah, kan? Ketika nazak dari keredaan Allah, dan dia pun layak untuk mendapat kemuliaan Allah sebagai limpah kurnia daripada Allah. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Fussilat. Yang pertama adalah surah Fussilat ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allah sebutkan bagi orang-orang yang diberikan khabar gembira ketika nazaknya, Allah kata, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata qalu rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Akan turunlah, Allah kata, akan turunlah malaikat kepada mereka dari masa-masa ke semasa. Akan datanglah malaikat kepada mereka dari masa ke semasa. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat memberikan ilham kepada mereka. Yang saya pernah sebutkan dalam kuliah dulu, ada kalangan malaikat ni namanya malaikat mulhim. Malaikat mulhim. Malaikat mulhim ni dia bekerja di bawah manajemen malaikat Jibril, menyampaikan ilham. Namanya malaikat mulhim. Dia kepada orang yang baik tu, dia senantiasa menyampaikan ilham kebaikan untuk didorong orang tersebut bagi melakukan amal soleh. Itu namanya malaikat mulhim. Dia memberikan ilham kebaikan. Kemudian ketika itu malaikat ni berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu, jangan kamu bimbang. Jangan bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Malaikat kata begitu. Wa la takhafu wa la tahzanu, dan jangan kamu berduka cita. Jangan bersedih. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah. Wa abshiru bil jannah,
terimalah kabar gembira bahawa kamu akan beroleh syurga. Maknanya masa dia nazak tu, tuan-tuan, malaikat bagi tahu ke dia, wa abshiru bil jannah, terimalah kabar gembira bahwasanya kamu akan ditempatkan di syurga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kamu. Ini dalam surah Fussilat ayat 30. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 32, tuan-tuan, Allah kata, allati tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Allazi tatawaffahumul malaikah, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat. Tayyibin, orang ni adalah orang baik-baik. Yaquluna, malaikat kata kepada mereka, apa kata malaikat? Salamun alaikum udkhulul jannah, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera, masuklah kamu ke dalam surga disebabkan amal yang kamu lakukan. Itu, tuan-tuan, maknanya khabar gembira. Maknanya dia orang yang berkenaan saja yang tahu, tuan-tuan. Orang berkenaan saja yang tahu bahawasanya dia telah mendapat khabar gembira daripada Allah ketika nazaknya. Okay. Kemudian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di samping itu khabar gembira bagi orang-orang mukmin ketika mereka nazak, serta dia juga mendapat khabar gembira ketika dia berada dalam kubur, dan dia juga dapat kabar gembira ketika dia dibangkitkan daripada kubur. Allahu Akbar. Yalah, orang-orang ini adalah semasa hidupnya mereka kaya dengan amalan. Kita miskin harta tak apa, tuan-tuan, jangan miskin amal, jangan miskin iman. Miskin harta tak apa lagi, jangan miskin amal, jangan miskin iman. Sebab apabila miskin harta di dunia sahaja, tapi kalau miskin iman, kalau miskin amalan, dia akan membawa kepada akhirat. Berkaitan tentang miskin di dunia ni, tuan-tuan, ada satu formula yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW supaya kita menjadi orang berada. Satu hari kan ada satu riwayat, seorang laki-laki, dia hidup susah, hidup miskin, lantas menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dia kata, seharian hidup aku ni susah, miskin. Maka Rasulullah pun tanya kepada dia, saudara, kamu sudah berkahwin ke belum? Dia kata, belum ya Rasulullah. Okey, kahwinlah kamu. Dia suruh, Rasulullah suruh lelaki itu berkahwin, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan perkahwinan kamu, rezeki kamu akan ada. Kahwin ada. Kerana itu adalah anjuran Nabi SAW. Setelah berkahwin, tuan-tuan, masih miskin lagi. Masih miskin lagi, masih susah lagi. Lantas dia pun jumpa Nabi. Ya Rasulullah, apabila aku miskin, kau suruh aku kahwin. Aku dah kahwin dah, tapi masih miskin lagi. Apa Rasulullah kata? Kahwin seorang lagi. Kahwin seorang lagi. Jadi kalau tuan-tuan rasa isteri seorang susah, kena cari seorang lagi. Kalau rasa susah lah, kalau dah kena kaya tak apa dah kot. Kemudian apabila sudah memiliki isteri 2 orang, masih miskin lagi, masih susah lagi. Lantas tuan-tuan, dia jumpa balik dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku dah kahwin dah 2 orang isteri, tapi masih miskin, masih susah. Rasulullah kata apa? Kahwin seorang lagi. Kahwin seorang lagi dia. Kerana itu adalah merupakan anjuran Nabi. Dia kau kahwin seorang lagi. 3 dah orang rumah. Namun walaupun orang rumah dia dah 3 orang, masih tetap miskin. Ni kalau jumpa Nabi ni, Nabi mesti suruh kahwin seorang lagi ni. Dia tak jumpa Nabi. Lalu satu ketika dia terserempak dengan Nabi SAW, dan dia pun tanya, ya Rasulullah, aku dah 3 kali kahwin dah, tapi masih tetap terus miskin. Apa Rasulullah kata? Kahwin seorang lagi. Memang betul.
Dia apabila dia telah memiliki isteri 4 orang, rupanya memang betul tuan-tuan, isteri yang keempat ni adalah isteri yang pandai menenun, menenun kain. Diajarkan isteri yang 3 orang lagi tu, akhirnya dia menjadi usahawan kain tenun tuan-tuan. Kaya raya dia, kaya raya akhirnya dia mempunyai miliki. Terus sekarang ni ada kilang kain tenun dah. Allah Akbar. Itu dia punya formula tuan-tuan, macam mana nak nak menghindarkan diri daripada kemiskinan. Saya rasa tuan-tuan dah kaya semua dah, tak payah dah. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Aisyah kata Rasulullah bersabda, sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, niscaya Allah juga suka untuk bertemu dengannya. Begitu juga sesiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, niscaya Allah juga tidak suka untuk berjumpa dengannya. Maka Aisyah kata, aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita perlu membenci mati? Aisyah tanya, apakah kita perlu membenci kematian, membenci maut? Yang mana kami semua ni semua benci pada mati. Aisyah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, bukan begitu. Rasulullah kata, seseorang mukmin apabila diberitahu kepadanya khabar gembira tentang rahmat daripada Allah, bahwasanya dia memperoleh keredaan Allah dan akan ditempatkan ke dalam surganya, niscaya dia pasti akan suka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya tuan-tuan. Maksud siapa yang suka nak jumpa dengan Allah, Allah pun suka nak jumpa dengan dia. Maksudnya dia ada kaitan dengan yang tadi kan, apabila orang mukmin tu dia dapat kabar gembira daripada Allah ketika nazaknya tentang dia akan dimasukkan ke dalam surga, maka masa tu dia suka nak jumpa dengan Allah, kata Rasulullah SAW kan? Dan sedangkan orang-orang kafir apabila diberitahukan kepadanya seksa murka Allah, dia tak suka nak jumpa dengan Allah, Allah pun tak suka dengan jumpa dengan dia. Sebab orang-orang kafir ni tuan-tuan, di dalam surah Al-Anfal ayat 50, Allah kata, walau tara izil mujrimu, walau tara, apabila kamu menyaksikan al-malaikatu, malaikat tu cabut nyawa orang kafir, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat tu akan pukul muka dan akan pukul tengkuk dia. Wazuku azabal hariq, malaikat terus kata kepada dia, rasakanlah olehmu azab neraka yang membakar. Jadi masa nazaknya tu, orang kafir tu diberitahu macam tu tuan-tuan. Maka tu Rasulullah kata orang kafir ni apabila dia diberitahu dan dipukul ketika sakarahnya, maka dia pun tak suka dengan jumpa dengan Allah, Allah pun tak suka nak jumpa dengan dia. Itu makna hadis ni tuan-tuan. Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata, makna hadis ini, makna hadis siapa yang suka nak jumpa dengan Allah, Allah pun suka nak jumpa dengan dia. Menurut saya, dia kata bukanlah kebencian kepada maut dan kedahsyatannya. Kerana perkara ini, dia kata tidak seorang pun yang terlepas daripadanya. Mana semua kita ni tidak terlepas daripada hebatnya sakratul maut, tuan-tuan. Semua kita tak ada terlepas kan? Akan tetapi dia kata kan, akan tetapi yang tercela dari yang demikian ialah orang yang mengutamakan dunia dan merasa tenteram dengannya serta benci kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Ni kata Imam Abu Ubaid, dia kata maknanya bukan masalah sakarah, dia kata masalahnya orang tu dia dah seronok dengan hidup dunia lalu tak nak kembali kepada akhirat. Dan hal inilah yang ditanyakan seorang khalifah Islam kepada seorang ulama. Dia tanya apa? Dia kata, wahai tuan ulama, dia kata, tuan guru, dia kata, kenapa ya kita tak nak mati?
tidak kita takut tinggalkan dunia dan takut mati. Maka dia jawab oleh ulama ni, dia kata, kamu telah membangun duniamu dengan istana yang megah dan memiliki harta yang banyak. Pada masa yang sama kamu telah meruntuhkan akhiratmu. Mana kamu nak, dia kata, meninggalkan tempat yang kamu telah bangunkan dengan keindahan istana untuk pergi ke negeri yang kamu dah runtuhkan. Dia kata macam tu. Maknanya orang kan nak dapatkan kebahagiaan dunia, dia lupakan akhirat. Ini maknanya dia dah runtuhkan akhirat. Mana nak tinggal yang tempat yang indah, kata menurut dia, untuk kembali tempat yang dia dah runtuhkan. Padahal sebagaimana yang kita maklum, segala apa yang ada di dunia ni, cantik indah macam mana pun, dia akan musnah. Yang kekal, yang abadi adalah akhirat. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ungkapan Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam tadi, tuan-tuan, ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-7. Kan? Allah kata, innal ladzina la yarjuna liqa'ana radu bil hayatid dunya wa atma'unna biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami pada hari akhirat untuk menerima balasan, Allah kata, dan yang reda berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata. Ada orang tu reda, puas hati dia dah dengan kehidupan dunia yang semata-mata, serta merasa tenang, tenteram dengannya. Dia dah seronok, dah sedap dah kat dunia. Dan orang-orang yang tidak mengendahkan ayat-ayat kami, maka keterangan ataupun tentang kekuasaan kami, kata Allah SWT, dia dah seronok dengan dunia. Dia seolah-olah dia dah tak ke mana dah. Sini dah tempat dunia ni dah. Tempat dia tenteram, dia tak kembali lagi kepada kami. Ini yang pendapat Imam Abu Qasim tadi, tuan-tuan, berkaitan tentang siapa yang suka nak jumpa dengan Allah, Allah suka nak jumpa dengan dia. Siapa yang benci nak jumpa dengan Allah, Allah pun benci nak jumpa dengan dia. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, adapun tanda-tanda husnul khatimah, mana tanda yang real, yang boleh nampak, orang lain boleh menyaksikan, tuan-tuan. Tadi tanda yang hanya orang berkenaan saja yang tahu. Allah bagi tahu dia melalui perantara malaikat masa nazak tu, dia salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, terutama. Ataupun alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannah. Ada dua ayatnya, tuan-tuan. Maknanya masa nazak tu, maknanya orang berkenaan saja yang tahu bahawasanya dia akan ditempatkan di tempat yang baik dan tutup hidupnya dengan husnul khatimah. Namun tuan-tuan, tanda-tanda husnul khatimah banyak, tuan-tuan. Ulama dalam hal ini dia meneliti nas-nas, meneliti dalil-dalil yang datang menerangkan tentang orang-orang yang mati dalam husnul khatimah, tanda-tandanya. Tanda yang pertama, ulama mensenaraikan, tuan-tuan, tanda yang pertama berdasarkan nas hadis Nabi SAW, orang yang mati dalam husnul khatimah ialah apabila saat kematiannya itu dia dapat mengucap dua kalimah syahadah. Dia dapat mengucap syahadah, bukan dua kalimah syahadah, dia dapat mengucap syahadah. Sebab hadis menyebutkan, diriwayatkan oleh hadis sahih daripada Abu Daud, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapan la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Namun tuan-tuan, bukan sembarangan orang, tuan-tuan, boleh dapat mengucap la ilaha illallah ni. Kalau sepanjang hidupnya dia jauh daripada kalimah ini, mana mungkin dia dapat menyebut kalimah itu. Walaupun dia diajar, walaupun dia diajar, ditalkinkan di telinganya kalimah ini, tuan-tuan, kalau sepanjang kehidupannya dia jauh daripada kalimah ini, tidak mungkin dia akan dapat mudah menyebutkan kalimah ini. Namun menjadi sunnahnya, tuan-tuan, kita yang hidup kena ajarlah.
kita yang hidup kena ajar. Tapi kalau orang tu semasa hidupnya jauh daripada tuntutan kalimah la ilaha illallah ni, tuan-tuan, tak mungkin dia akan dapat menyebut kalimah. Berkaitan tentang kita mengajar orang-orang masa nazak ni, tuan-tuan, ada satu panduan, tuan-tuan, kan, apabila orang nazak, kita pun bisik di telinganya kalimah la ilaha illallah. Cukup tu saja, la ilaha illallah. Kalau tuan-tuan dah nampak mulut dia bergerak, kan, sebut kalimah ni, kan, maka kita tak payah ajar dah. Tak payah ajar. Kalau seandainya dia menghembuskan nafas yang terakhir 2-3 minit ke 5 minit selepas tu, insya-Allah dia mati dalam kalimah itulah. Kecuali ada pergerakan permintaan lain. Maknanya apabila kita dah ajar, kan, la ilaha illallah, kemudian dia kata saya haus, boleh tak bagi saya air sikit? Maknanya masa tu kita bagi air, bagi minum, ajar balik. Ajar balik. Tapi kalau seandainya dia dah tak ada apa-apa dah, lepas dia sebut tu, insya-Allah dia mati dalam kalimah itulah. Tu makanya, tuan-tuan, orang yang nak mati ni dia tak boleh serabut, tuan-tuan. Tak boleh serabut. Maknanya kalau nak baca Yasin boleh, tapi jauh dah sikit, jangan dekat dia. Dia fokus dia hanya kalimah tu, la ilaha illallah. Fokus dia itu saja. Maknanya kalau dibaca Yasin dekat dia memang dia serabut, tuan-tuan. Dan kalau dalam keterangan ada satu kitab Tuan Guru Ni Aziz tulis, tuan-tuan, dia kata masa yang nak mengajar dia sakarah ni, tuan-tuan, nak mengajar dia kalimah ni, orangnya pun tidak semua orang boleh. Maknanya sebagai contoh, anak, kan, dia ada anak 5-6 orang. Ada dalam diri hati dia kecenderungan dengan seorang anak. Mana anak yang disayang ni, tuan-tuan, itulah yang mengajarkan dia. Jangan anak yang mungkin selalu sakitkan hati dia, ajarkan kalimah itu dia. Maknanya kalau ada pilihan, hendaklah anak yang dia orang yang dia sukalah yang mengajarkan kalimah tu. Dia ada diungkapkan pendapat begitu, tuan-tuan. Maknanya orang yang berkenaan yang mengajar. Allahu Akbar. Dan saat-saat itu pun, tuan-tuan, dia saat yang paling dahsyat masa tu adalah saat syaitan datanglah, tuan-tuan. Itu kerana dia adalah kesempatan yang terakhir. Bukan orang-orang yang taraf kita saja, kalangan ulama-ulama besar pun, tuan-tuan, syaitan datang untuk memelencongkan dia punya akidah supaya jangan sebut kalimah tu masa dalam keadaan sakarah. Dia yang dapat mempertahankan diri kita tak ada lain kecuali iman dan amalan kita saja. Tak ada lain yang boleh mempertahankan. Maknanya kalau dalam kehidupan kita iman lemah, amalan kurang, bimbang kita kecundang masa tu. Syaitan dia akan datang menyerupai mak bapak kita. Kan biasa tuan-tuan dengar apabila orang dah ujung-ujung hidup dia, dia kata mak bapak aku datang nak ajak aku pergi. Itu bukan mak bapak dia, itu syaitan. Itu syaitan. Okey. Mana yang pertama, ya? Yang pertama, tuan-tuan, orang tu mati, nampak kita mulut dia lafaz la ilaha illallah. InsyaAllah dia mati dalam husnul khatimah. Kemudian tanda yang kedua, tanda husnul khatimah yang boleh dilihat oleh orang yang hidup, tuan-tuan, apabila seorang itu mati dengan keluar peluh pada dahinya, gemercik peluh di dahinya. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mautul mu'min bi'arqil jabin. Mautul mu'min bi'arqil jabin. Kematian orang mukmin dengan keluar peluh pada dahinya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmizi. Maknanya orang mukmin tu apabila mati berpeluh dahi. Ada riwayat lain mengatakan di kat sini mengalir peluh.
Itu tanda insya-Allah husnul khatimah. Ada keterangan ulama wallahu alam tuan-tuan, kenapa dia berpeluh. Ada riwayat mengatakan, ini pendapat ulama tuan-tuan, dia berpeluh, dia kata puncanya kerana dia malu. Kenapa malu? Sebab ada lagi baki dosa yang dia tak sempat minta ampun kepada Allah. Lalu saat-saat akhir tu dia dapat khabar gembira. Khabar gembira yang dosanya telah diampunkan oleh Allah. Sehingga malaikat kata tadi kan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Tu makanya dia peluh. Dan peluh ni kerana malu. Kan kita kan tuan-tuan, apabila kita tak bersedia untuk bercakap, tiba-tiba orang suruh bercakap kita depan orang ramai, kan keluar peluh, betul tak? Tobik peluh, badan peluh jantan keluar tuan-tuan. Kenapa? Kerana malu. Begitu juga orang dalam keadaan nazak ni, keluar peluh tu dia kata kerana puncanya dia malu. Dan ada riwayat mengatakan ketika ini separuh daripada nyawanya, maknanya kakinya dia, orang beriman ni dia cabut daripada kaki tu kan, roh dia, malaikat cabut dia. Maknanya dia dah bergerak dah, roh nyawa tu dah bergerak dah, mungkin sampai ke lutut, sampai ke pinggang. Riwayat mengatakan kalau seandainya orang ni nyawanya masih ada lagi, masih penuh lagi pada badannya, boleh tarik separuh, orang ni akan melonjak kegirangan, gembira. Kenapa? Kerana Allah ampunkan dia saat-saat akhir. Allahu Akbar. Okey. Itu yang kedua ya. Dia mati, keluar peluh di dahi dia. Kemudian tanda yang ketiga, ulama mensenaraikan orang yang mati pada malam Jumaat ataupun pada siangnya. Pada malam Jumaat ataupun pada siang Jumaat. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Hasan, daripada Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada seorang muslim yang mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, melainkan Allah akan memeliharanya daripada fitnah kubur. Ini dalil yang menunjukkan keberuntungan bagi orang yang mati pada malam ataupun pada hari Jumaat. Tapi bukan semua orang tuan-tuan Allah pilih untuk dimatikan pada hari Jumaat. Tak semua orang kan? So, harap juga lah tuan-tuan kita doa pada Allah agar Allah matikan kita, dicabut nyawa kita saat-saat suasana yang baik seperti ini, malam Jumaat, siang Jumaat. Sebab dijamin daripada pelihara daripada fitnah kubur orang yang mati malam ataupun siang Jumaat. Saya katakan tadi bukan semua orang dapat tuan-tuan kan? Saya baru ni kita puasa kan, puasa hari Ahad, hari Jumaat petang tu tuan-tuan, ada pak saudara sepupu saya dah meninggal di Muar tuan-tuan. Dia meninggal hari Jumaat. Tapi kalau tengok menurut cerita anak-anak dia ni dia tak lekang tuan-tuan, senantiasa berdampingan dengan Al-Quran tuan-tuan. Senantiasa baca Quran. Dan dia dah sakit kencing manis kan, dah tak ada mana-mana dah, dalam bilik je, tapi Al-Quran senantiasa. Sehari 3-4 juzuk, sehari 3-4 juzuk dia baca Quran. Dia akhirnya Allah pilih dia untuk meninggal dunia pada hari Jumaat. Kita puasa bulan Ahad, dia meninggal hari Jumaat. Maknanya 2 hari sebelum puasa. Allahu Akbar. Okey. 3 kan? Maknanya yang pertama dia mengucap mengucap syahadah la ilaha illallah, yang kedua peluh di dahi, yang ketiga dia meninggal hari Jumaat. Yang keempat, ulama mensenaraikan orang yang tanda orang yang mati dalam husnul khatimah ni, yang keempat dia kata adalah orang yang mati syahid, orang mati dalam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang mati syahid ni pun ada pengecualiannya tuan-tuan.
kecuali kalau dia tidak meninggalkan hutang. Kalau dia meninggalkan hutang, walaupun dia mati syahid, dia tidak dapat menikmati kesyahidannya. Tuan-tuan dan puan, bayangkan mati syahid, tinggal hutang, tak dapat menikmati kesyahidannya. Bayangkan kalau kita mati biasa, bukan mati syahid, mana bukan mati di medan perang, hutang keliling pinggang pula. Macam mana tuan-tuan? Mati syahid pun dia tak dapat menikmati kesyahidannya selagi hutang tak dibayar oleh ahli keluarganya. Apatah lagi kalau orang yang mati biasa, hutang keliling pinggang, tuan-tuan. Dalilnya, tuan-tuan, orang yang berjuang, yang mati syahid ini, di dalam surah Ali Imran 169 171, Allah menyebutkan, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yang gugur syahid di jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Itu makanya tuan-tuan, saudara-saudara kita di Palestin kan, kita tak risau mereka mati. Sekarang ni dah 2,000 lebih, 2,000 semalam 2,020 orang mati terbunuh, dibantai demikian kejam oleh oleh Yahudi laknatullah. Kita tak risau dengan mereka. Kita yakin Allah akan janjikan untuk mereka syurga. Cuma yang kita risau ni mak rempit kita lah, betul. Anak-anak cucu-cucu kita yang terlibat dengan rempit mati kat jalan raya. Tu mati katak, tuan-tuan. Yang kita risau tu. Anak-anak di Palestin ni kita tak risau. InsyaAllah Allah berikan syahid kepada mereka. Dalam hal ini, tuan-tuan, Imam Masjidil Haram, Syekh Shuraim, dia kata, aku sedih, dia kata, apabila saudara-saudara kita di Palestin dibantai demikian rupa oleh Israel. Namun pemimpin-pemimpin dunia Islam, dia kata, membisu 1000 bahasa. Membisu 1000 bahasa pemimpin-pemimpin dunia Islam. Cuma hanya seorang saja, tuan-tuan, pemimpin dunia Islam ni yang prihatin dengan perkara ini. Siapa? Perdana Menteri Turki, yang sekarang ni Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Dia saja, tuan-tuan, yang ada suara lagi. Yang lain membisu 1000 bahasa. Turki, tuan-tuan, dia hantar kapal terbang dia, dan dia bagi kata dua kepada Israel. Dia hantar kapal terbang dia untuk mendarat di Israel, supaya dia dapat mengangkut orang-orang yang cedera. Orang-orang Palestin ni dah puluhan ribu orang cedera, tuan-tuan. Putus kaki, putus tangan, pecah kepala, tuan-tuan, untuk dibawa ke Istanbul dan ke Ankara bagi dirawat, tuan-tuan. Mana ada pemimpin dunia yang berani macam ni? Dia bagi kata dua kepada Israel. Dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang pertama, kata Syekh Shuraim. Dia kata, kita bersedih, pemimpin dunia Islam diam, tak bercakap untuk nak mengutarakan keprihatinan mereka terhadap rakyat Palestin. Tak ada bantuan yang sepatutnya untuk menghalang Israel bagi membantai rakyat Palestin. Pertama. Namun demikian, dia kata, ada satu khabar gembira yang boleh kita lahirkan. Apa dia? Yang dahulunya, dia kata, pemuda-pemuda, anak-anak Palestin ini, mereka menggunakan batu untuk melempar tank-tank, kenderaan jentera-jentera berat milik Israel ini yang akan menghancurkan rumah mereka dan sebagainya, dengan batu, lempar dengan batu. Tapi hari ini, dia kata, mereka telah memiliki roket. Mereka memiliki roket yang boleh pergi 160 km. Itu satu khabar gembira, dia kata, kan? Yang boleh pandangnya seluruh bumi yang didiami oleh Yahudi laknatullah ni tu dah tak selamat dah. Apabila roketnya tu boleh pergi 160 km, maknanya boleh sampai ke Tel Aviv dan sebagainya, tuan-tuan. Tak selamat dah. Itu makanya
diberitakan ada tempat-tempat taman-taman perumahan di Israel ni tuan-tuan yang kosong, jadi tempat berantu. Sebab apa? Sebab penghuninya semua dah lari tinggalkan bumi tersebut, lari keluar negeri, kerana mereka memang takut mati, tuan-tuan. Tak selamat lah. Itu satu khabar gembira lah. Dan inilah yang patutnya kita berbangga. Inilah yang patutnya kita bangga dalam dunia Islam. Ini yang patut kita bangga. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam hadis riwayatkan Muslim berkaitan tentang mati orang yang berjihad berjuang pada jalan Allah ni, di mana Rasulullah SAW menyebutkan man qutila fi sabilillah fahuwa syahid wa man mata fi sabilillah wa huwa syahid. Sesiapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid, dan siapa yang mati di jalan Allah maka dia mati syahid. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dan kita semua mesti ada azam berniat untuk mati syahid tau. Mesti ada azam untuk mati syahid. Sebab kalau kita ada niat, sebab disebut di sini man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang mati pada jalan Allah dia syahid. Ini maknanya mesti ada niat untuk mati syahid. Walaupun kita tidak mati di medan perang, insya-Allah kita akan dapat fadilat syahid tu, walaupun mati di tempat tidur, tuan-tuan. Tapi mesti ada niat untuk mati syahid. Sebab syahid ni pun dia ada peringkat-peringkat, tuan-tuan. Itu makanya wanita yang bersalin melahirkan anak apabila meninggal dunia pun disebut mati syahid. Orang yang mati kena penyakit taun pun syahid. Macam Abu Zar, macam apa, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, tuan-tuan, mati kerana penyakit taun. Dia kira syahid juga. Kan? Jadi tuan-tuan, tu makanya tuan-tuan, walaupun kita mati di atas tempat tidur, pasti kalau kita ada niat mati syahid, insya-Allah kita dikira mati syahid juga. Kan? Itu makanya tuan-tuan, kalangan sahabat-sahabat Nabi, contohnya macam Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, tuan-tuan, dikatakan di badannya ini, di badan Khalid ni tak ada lagi tempat yang kosong, melainkan semua bekas parut kerana luka-luka dalam berperang. Tapi Khalid bin Walid mati di atas tempat tidur. Dia tidak mati terbunuh dalam peperangan. Begitu juga dengan Amr bin As. Amr bin As, orang yang dipercayakan oleh Umar bin Khattab untuk membebaskan Mesir. Sekaligus lepas itu dia menjadi gubernur di Mesir. Amr bin As yang merupakan juga panglima perang, tuan-tuan, dia tidak mati di medan perang, tapi dia mati di atas tempat tidur. Dia, tuan-tuan, itu makanya syahid tu dia berbagai-bagai tingkatan, dan tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang terbunuh dalam membela, menegakkan agama Allah SWT, terpancut darah keluar, tuan-tuan. Itu syahid yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu yang keempat, yang keempat, orang ya tanda-tanda husnul khatimah. Saya ulang balik, yang pertama dia dapat mengucap dua kalimah syahadah. Dia dapat mengucap kalimah syahadah. Yang kedua, berpeluh dahinya. Yang ketiga, dia mati hari Jumaat atau malam Jumaat. Yang keempat, dia mati dalam berjuang dan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, tuan-tuan, yang kelima tu yang saya sebutkan tadi, mati kerana penyakit taun. Ini berdasarkan sahabat, ini dikatakan dengan dia dengan bersabar dengan apa penyakit tersebut, dia sabarlah. Rasulullah sebutkan wat-ta'unu syahadatun likulli muslim. Mati kerana penyakit ta'un merupakan syahid bagi setiap orang muslim. Saya katakan tadi, sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah, tuan-tuan, dia memimpin, dia setelah tentera Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid, kan Rasulullah pecat Khalid bin Walid, kan. Kemudian tampuk pemimpinan panglima Islam diambil alih oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ketika dia berada di tempat di Syam, tuan-tuan, di Syam,
maka di tempat dia berada tu dia terkena semuanya jangkitan penyakit taun. Semua kena jangkit taun. Ketika itu Umar bin Khattab sebagai khalifah tulis surat kepada Abu Ubaidah meminta dia balik, dia keluar daripada tempat tersebut. Maka Abu Ubaidah pun membalas suratnya, tak mungkin aku keluar, sebab ada perintah daripada Nabi SAW, apabila kita berada pada satu tempat yang dijangkiti penyakit taun, kita tidak boleh tinggalkan negeri tersebut. Sebab apa? Ya, sebab di antaranya penyakit tersebut akan berjangkit keluar tempat lain. Pertama. Yang kedua, tuan-tuan, maknanya orang yang mati kerana penyakit taun ni pun dikira mati syahid. Jadi akhirnya Abu Ubaidah Al-Jarrah, tuan-tuan, memang mati, meninggal dunia disebabkan puncanya penyakit taun. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, tuan-tuan, maknanya dia menang dalam perang Yarmouk, kan? Perang Yarmouk dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, di bawahnya ada Khalid bin Walid. Tentera Islam jumlahnya 24,000 ke 40,000 orang, lawan tentera Rom seramai 200,000 orang. Tapi tentera Islam dikatakan memperoleh kemenangan, kejayaan yang besar, sampai dengan menangnya di Syam, di Jordan ketika itu, sampailah kepada peringkat pada zaman Umar bin Khattab, puak-puak Kristian ini menyerahkan Baitul Muqaddis Palestin kepada Umar bin Khattab ketika itu. Dari hadis daripada Aisyah bahawa dia bertanya kepada Nabi SAW mengenai taun, lalu baginda bersabda, ada setengah mengatakan, tuan-tuan, kanser tu dia kata bolehlah dikatakan hampir sama dengan taun, dia kata, tuan-tuan. Maknanya orang mati disebabkan kanser tu dia kata sama dia, lebih kurang macam mati kena taun. Ada setengah berijtihad begitu, tuan-tuan. Rasulullah bersabda, taun ni adalah azab yang diturunkan Allah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Maksudnya azab, taun ni berupa azab ke, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukmin. Maknanya kepada siapa yang derhaka kepada Allah, kaum yang derhaka, Allah turunkan kepada mereka penyakit taun. Tapi kepada orang mukmin, tuan-tuan, dia merupakan rahmat. Beza tak? Orang mukmin dia merupakan rahmat, kan? Maka tak ada seorang hamba yang berada pada satu negeri yang terjadi padanya taun, dia tidak keluar daripada negeri itu, dia dengan bersabar mencari keridhaan Allah, dia akan mengetahui bahawa dia tidak ada yang menimpanya selain apa yang telah ditentukan Allah baginya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Kita katakan dapat pahala, maknanya negeri tersebut kena penyakit taun, dia tak keluar, kan? Dia redha, sabar dengan apa yang berlaku. Maka apabila dia mati, maka matinya dikira mati syahid, kan? Kemudian saya berkata, kata Aisyah, barangkali pada hari ini juga, kata penulis kitab ni, tuan-tuan, macam saya katakan tadi, mungkin dia kata pada hari ini juga termasuk apa yang dinamakan dengan penyakit kanser tu, dia kata, dan seumpamanya daripada penyakit-penyakit yang rumit adalah menyerupai taun, maka barang siapa yang bersabar baginya pahala seperti demikian, tuan-tuan. Itu yang kelima, kan? Yang kelima, tanda orang yang mati dalam husnul khatimah. Okey, saya ulang balik, tuan-tuan, supaya dia meresap. Yang pertama, dia dapat mengucap la ilaha illallah. Yang kedua, berpeluh dahinya, kan? Berpeluh dahinya. Yang ketiga, mati hari Jumaat atau malam Jumaat. Yang keempat, dia mati syahid berjuang pada jalan Allah. Yang kelima, dia mati disebabkan penyakit taun. Dia ada banyak lagi, tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung, kalau ada rezeki kita sambung bulan depan. Okey, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.